Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Rodia Nuraini Ahmad. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Jom kita tunggu kawan-kawan kita yang lain. Barang seminit dua. Tolong respon. Audio dan video okey ke? Kita berpagi-pagian di pagi Jumaat. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah, tabarakallah. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, orang daripada hospital pun cahaya ma'arif. Moga semakin sihat di pagi Jumaat. Alhamdulillah. Baik, jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar seluruh penonton yang bersama-sama di page Ustazah Muzayyanah? Pertamanya saya pohon keampunan, maaf bagi yang mengikuti kuliah La Tahzan daripada Muqaddimah. Muqaddimah adalah pada 19 hari yang lepas. Kemudian kita masuk bab yang pertama. Sampailah hari ini adalah hari yang ke-19. Itulah kita masuk pada tajuk yang ke-18. Semua kita berazam, insya-Allah. Kita berazam untuk apa? Untuk tamat kitab La Tahzan sehingga hilang segala kesedihan. Masya Allah, kita dihidupkan dalam zaman apa? Kita duduk dalam situasi yang bagaimana? Takdirnya Allah, ujian yang bagaimana pun kita berada dalam keadaan normalnya seorang manusia. Biasalah punya rasa sedih, rasa rindu, rasa kecewa, rasa marah, itu biasa. Tapi kita tak nak jadi manusia yang melampau-lampau sehingga kita terlupa apa saja takdir yang Allah datangkan itu adalah dari Dia, kehendak Dia. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini yang kita nak daripada hasil kitab La Tahzan. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, bagi saya sendiri sangatlah sesuai. Masya Allah, kita menekuni kitab ini dalam keadaan ramai saudara-saudara kita yang sedang bersedih, yang sedang berduka. Semoga Allah gembirakan hatinya bila ikhlas benar-benar balik ingin pulang bertemu Allah. Ikhlaskan hati. Allah yang hantarkan ujian ini, kita nak balik kepada Allah. Maka sekarang ni belum terlambat. Dan jangan pernah kita terlewat untuk balik ke pangkuan Allah. Maksudnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, setelah 17 bab semalam kita menekuni, tak lain tak bukan, dia lebih kurang macam asatizah lain sebut juga, untuk kita balik kepada Allah. Tapi anda percaya tak? Anda boleh terima tak, bersetuju tak dengan Ustazah bahawa kitab ini sangat membelai emosi kita? Subhanallah. Bohonglah kalau setiap kita ni tak ada masalah. Jadi kalau kita menekuni kitab ini, Allahu Akbar, ia satu keindahan yang luar biasa dahsyat. Dan saya juga mohon maaf sebab hari ini terlalu padat, terlalu penuh jadual. Bila saya isi rasa macam sampai ke malam ada kelas, maka saya tak dapat. Selagi boleh, sahabat-sahabat dirahmati Allah, selit. Dengan seikhlasnya hati saya sebut, kalau tak ada waktu 7 pagi ni pun, sebab kalau macam hari Ahad saya ada kelas pukul 7 pagi, kalau tak ada ruang 7 pagi ni pun saya sanggup bangun tengah malam untuk membacakan La Tahzan. Sebab saya dah jatuh cinta, saya dah ketagih dengan La Tahzan dalam pandemik ini, dalam situasi yang kita berkurung dalam rumah, yang angka semakin mencanak naik. Kita pun tak tahu lagi macam mana. Lepas tu Ustazah frontliners kita, pemimpin negara kita, kita pun tak tahu macam mana. Semua kita berdepan dengan perkara yang sama. Jadi hanya kepada Allah jualah. Bukan kebetulan, takdirnya Allah berkehendak Ustazah berpagi-pagian ini pada pagi Jumaat pula.
yang penuh barakah Sayyidul Ayyam. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Ini satu hari yang kita kena rebut. Sebolehnya malam tadi ataupun subuh tadi kita telah ber-Al-Kahfi. Ini sunnah yang besar, okay? Payahlah bagi sebahagian orang nak habiskan 110 ayat tu. Tapi percayalah, orang yang sudah fasih, lancar melazimi mingguan hari Jumaat dengan Al-Kahfi, tanya mereka. Dulu akak pun macam tu, 1 jam lebih baru habis, merangkak-rangkak, akak cut nak habiskan Al-Kahfi. Sekarang bila dah biasa tu, Masya Allah, macam air lalu je. That's why kita menjadi manusia yang rugi bila kita hanya bercakap, hanya belajar, mengaji, tapi kita tak start pun. Kita tak pernah tahu. Baru pagi tadi Ustaz balik daripada surau, kita sebut Masya Allah, Tabarakallah, apa perkataan yang disebut tu? Tak ingat saya kalimah apa, tapi dia sebut kita ni pun tak tahu sempat tua ke tidak. Deep sambil saya pegang kitab Latahzan nak masuk bilik studio ni. Betul juga, kita ni pun tak tahu sempat tua ke tidak. Maka untunglah orang-orang tua yang dalam ketuaannya walaupun tubuh lemah dan uzur, Allah beri peluang untuk bertaubat. Itu tujuan Allah hidupkan kita sebenarnya. Tapi kita yang masih muda, sahabat-sahabat, belum tentu tua. So kenapa kita nak tunggu nantilah tua bertaubat? Now Allah pilih kita, Allah dudukkan kita dalam majlis zikir, majlis ilmu. Semoga Allah pandang kita dengan rahmatnya sentiasa. Okay, sahabat-sahabat baik, semakin ramai masuk, walaupun 7 pagi. So sekarang ni kita nak buka muka surat 32 kalau kitab saya. Okay, sahabat-sahabat yang memiliki kitab Latahzan, Masya Allah, seorang-seorang sahabat saya, Kak Salina Salihuddin pun ada ni. Kalau ada kitab, tolong tulis itu Latahzan yang terkini, muka surat berapa. Sebab Ustazah pakai Latahzan, penterjemahnya Nur Aini Abu, publishernya adalah Al-Hidayah, tapi muka surat 32. Sebab Ustazah punya versi yang awal lagi kan. Sayanglah kitab Ustazah ni dah berconteng-conteng macam-macam dengan nota. Ada yang baru, nak pakai yang baru, tinggal yang lama, tak nak macam tu. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah, tajuk yang ke-18, mengingat Allah akan mententeramkan. Mengingat Allah akan mententeramkan. Jom kita sebut di rumah kita masing-masing. Mengingat Allah akan mententeramkan. Itu sebab kadang-kadang kita baca tajuk pun kita rasa damai dah jiwa. Apatah lagi kita nak baca keseluruhan muka surat. Ni kan. Baik, kita mulakan. Kejujuran itu kekasih Allah. Kejujuran itu kekasih Allah. Tak faham ni mukaddimahnya, kejujuran itu kekasih Allah. Apa kena mengena dengan mengingat Allah akan mententeramkan? Hubungan kita dengan Allah tidak pernah mati. Sebab kita ni adalah makhluk manusia yang diciptakan oleh Allah. Bayangkan sekarang ni kita tak bertemu dengan kesayangan kita di kampung. Mak ayah kita tak salam, kita tak dakap, tak cium. Kita rindu akan mereka. Yang berpisah jauh lah. Duduk KL, mak ayah duduk kat kampung kan. Rindunya tak terkata. Mula kadang-kadang seorang demi seorang kematian yang kita dengar. Jauh di dasar hati, jujurlah bahawa kadang-kadang kita rasa takut. Takut apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kita takut kita pergi dulu, atau mak ayah kita kat kampung pergi dulu, sampai tak sempat kita nak dapat kelulusan rentas negeri itu untuk mendakap mereka, mencium tangan mereka, memohon keampunan atas segala dosa. Kita takut sebab seorang, ya Allah, mak dia meninggal tiba-tiba, ayah dia meninggal, baru 3 hari kena COVID dan meninggal. Kita takut perkara itu berlaku kepada kita sehingga kita tak sempat memohon keampunan. So sekarang walaupun jasad tak bercantum, hubungilah. Walaupun secara alam maya, mak, selama saya hidup, tolonglah redha saya sebagai anak. Tidak akan redanya Allah kalau tak redha ibu dan ayah. Tidak akan redanya Allah kalau tak redha seorang suami kepada isterinya. Jadi sahabat-sahabat nak dapat redha ni bermula dengan mana? Bagaimana kadang-kadang gejolak dalam rumah tangga yang diadukan kepada ustazah. Ustazah, saya ada masalah dengan suami saya. Kebanyakannya berpunca daripada ketidakjujuran. Itu hubungan manusia. Anak-anak pun kalau dah tak jujur dengan mak ayah, kamu gimana ni, muka pelik lain macam. Mak boleh baca apa yang anak-anak lakukan. Mak kenal anak bukan sehari dua, bahkan dikandungkan. Kadang anak balik dengan wajah rasa bersalah, mak dah tak sedar hati, ada benda salah dia buat ni. Bila tidak ada kejujuran, sahabat-sahabat, akan mencacatkan hubungan. So begitulah juga kejujuran dengan Allah. Kita jujur tak jadi hamba Allah. Apa SOP-nya menjadi hamba Allah? Just follow. Apa je yang Allah nak pada kita, Allah nak
kita buat, Allah nak kita lakukan, skrip Allah dah siapkan. Saya ulang benda ni banyak kali. Kita hanya berada di pentas lakonan dunia ini. Lakukan kau watak ni, kau watak ni. Sebab tu ujian kita tetap ada ujian. Tetapi ujian kita mungkin tak sama. Ya, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi dalam kepelbagaian ujian, kepada siapa untuk kita kembalikan segala ujian itu? Sebab itu Quran mengajarkan kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diuji apabila ditimba apa saja musibah, balikkan kepada Allah kembali. Dia yang beri kepada kita. Dia juga yang mampu mengawal, mengajar, memandu diri kita untuk ikut jalan yang mana. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab tu mukaddimah dia cukup cantik bagi kita deep. Kita ni jujur tak? Jujur tak dengan Allah? Jujur tak sebagai isteri? Jujur tak sebagai ibu dan ayah kepada anak-anak kita? Kejujuran. Jujur tak sebagai sahabat? Berapa ramai kisah-kisah atas dunia ni, kawan makan kawan. Tak jujur, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab tu Dr. Aida Al-Qarni seorang yang bijak. Kejujuran itu kekasihnya Allah. So siapa orang yang ada jujur di hati sebagai hamba, insya-Allah dia terus-terusan akan dikasihi Allah. Dikasihi Allah bermakna sentiasa dipandang Allah. Dikasihi Allah bermakna sentiasa dicurahkan rahmat Allah. Dikasihi Allah sentiasa tidak akan disusahkan oleh Allah. Indah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab Allah pemilik segala langit dan bumi. Okey? Keterus-terangan. Keterus-terangan. Ini bahasa kitab. Keterus-terangan merupakan sabun pencuci hati. Keterus-terangan merupakan sabun pencuci hati. Allah. Bukan juga kebetulan. Saya percaya apa yang berlaku dalam perjalanan dakwah Ustazah Zaini, sahabat-sahabat, tak ada yang kebetulan. Semuanya telah dituliskan, ditakdirkan oleh Allah. Contohnya, kemarin lepas kita punya kuliah, saya tak pasti dia dah masuk kelas ke belum, dia share dengan saya, ada masalah dengan adik ipar. Dia baik dengan adiknya lelaki, dia ada masalah dengan adik ipar. Tengok, perkara macam ni pun kerap berlaku kan. Kita dah lama tak jumpa dengan keluarga, dengan adik ipar, duai semua kita dah lama tak jumpa. So adiknya tu ada masalah dengan isteri, maka dia nasihat, dia ceritalah kan, dia istilah masuk campur tu bila adik lelakinya mohon pandangan dia si kakak. Biasalah manusia mulalah, memang bini kau tu buat benda tak betul, bla 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 bla, istilahnya mengumpat, bercerita di belakang keburukan tentang suami. Zaman gadget, berhati-hati sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita duk kata kita berbicara dengan adik kita tu saja. Saya tak sangka Ustazah rupanya adik ipar saya tu baca WhatsApp adik saya. Maka nak mencantumkan, makin bercerai-berai. So dia kata sekarang ni saya nak bertaubat, saya menyesal dengan apa yang kita lakukan. Dah lah kita dah lama tak jumpa Ustazah. Saya tak ada niat pun nak buruk-burukkan dia, tapi apa yang dia buat tu benda betul. Saya nak adik saya nasihat isteri dia. Anda fahami situasi ni? Sekarang ni dia berada dalam keadaan macam mana saya nak buat Ustazah? Saya tak nak hubungan saya ni. Ialah orang belajar sahabat, tak nak hubungan tu makin rosak, dia nak mencantum. So jawapannya, Ustazah antara yang Ustazah sebut tadi, berterus terang, minta maaf. Niat dia tu apa? Apa kesilapan dia yang akak salah, awak pun ada salah. Sama-sama kita akui. Sebab tu kitab ni kata, keterus-terangan merupakan sabun pencuci hati. Selagi mana kita tak berterus terang, kita hilang kejujuran. Seorang suami nak bohong isterinya, macam mana kona pun sahabat-sahabat dirahmati Allah ingat, isteri ni dia macam mana kita nak cakap macam seorang ibu hubungannya dengan anak. Kenapa ya ibu kita rasa macam tak sedar hati, teringat anak aku ni. Begitulah hubungannya suami isteri, lebih-lebih lagi suami yang benar-benar ikhlas menjadi suami. Isteri yang benar-benar ikhlas hanya, ya Allah, suami aku keluar ni, Kau jagakan dia ya Allah. Pandangkanlah matanya hanya kepada perkara yang Engkau redha, telinganya mendengar apa yang Engkau redha. Ni kita just stay at home, kita doa semua kesayangan kita yang berada kat luar. Aku tak mampu jaga, sekarang aku dah tak nampak di balik dinding, entah duduk dekat daerah mana, negeri mana, aku tak nampak apa dia buat ya Allah. Kekalkanlah dia dalam ketaatan. Muslimin muslimat dirahmati Allah, bila berlaku tak jujur, selagi tak berterus terang, maknanya berlaku penipuan sebagainya, percayalah, ada satu kitab wasiat 4 imam, saya jumpa dalam tu tulisan sahabat-sahabat, kita punya saraf-saraf ni sebenarnya pun rasa macam bila kita menipu tak berterus terang, dia tak redha. Anggota saraf-saraf kita ni, sistem tubuh kita ni tak redha. That's why ada isteri yang boleh baca.
rasa menipu ni laki aku ni. Itu rasa hati sahabat-sahabat, ibu anak. Bukan sangka buruk ni. Ya Allah, anak aku tak macam tu kot. Tapi datang tak sedap hati tu kenapa? Sebab pasangannya, orang yang dicinta itu sudah mula tidak melakukan terus terang. Hilang kejujuran. Siapa yang buat semua ni? Allah. Sebab Allah yang menggerakkan hati. Ajaib kan sahabat-sahabat? Kita kat sini, suami kita kat sana. Kenapa kita rasa macam, dia ni tak berterus terang kot dengan aku. Tapi berhati-hati juga, jangan melampau-lampau. Tergantung kepada keimanan kita, cara zikir kita, cara kita mengingat Allah. Sebab kalau orang yang jauh dengan Allah, setiap kali dia rasa, ni laki aku penipu ni, syaitan lah yang akan masuk. Laki kau tu memang penipu. Ini lagi bahaya. Okay, sahabat-sahabat, sebab tu Quran melarang zon. Zon, bersangka-sangka buruk. Jadi kita tak boleh baca hati orang. So kita ni, aku ni tak jujur ni, aku ni tak berterus terang ni. Masya Allah. Jadi orang yang sentiasa keterus terangan merupakan sabun pencuci hati. Itu yang dikatakan antara kita sibuk sanitize tangan, tapi kita tak sibuk sanitize hati. Apa cara nak sanitize hati ni? Kena sentiasa jujur, kena sentiasa berterus terang. Masya Allah, tabarakallah. Orang yang kita kelentong tu tak tahu pun, tapi Allah maha mengetahui. Allahu Akbar. Betul? Nampak gerak tubuh menipu tu. Lagi-lagi kawan baik, orang yang dah bertahun-tahun, kita balik jadi tak sedap hati. Pasal apa dia lain macam tadi dengan aku kan? Rupanya ada benda tu kat situ. Allah bagi anugerah itu. That's why jadilah kekasihnya Allah yang betul-betul jujur. Orang jujur, macam mana pun orang yang tidak jujur nak mendepani kita, yang jujur pasti menang. Yang jujur pasti menang. Orang kata Ustazah jujur sangat jadi pembaris lurus pun tak boleh juga. Semua kita kena henyak. Nampak di dunia macam tu, tapi Allah takkan membiarkan orang jujur dan berterus terang. Subhanallah sahabat-sahabat. Pengalaman itu adalah bukti. Pengalamannya seorang isteri dah 30 tahun tengok muka yang sama kok, takkan tak ada rasa. Seorang ibu mengandungkan anak, daripada dia tak boleh merangkak berjalan, sampailah gerak tubuh anak semua ibu boleh baca. Ibarat macam itulah, berdasarkan pengalaman. Lagi lama hidup, that's why rumah tangga awal 5 tahun pertama, Allah banyaknya berlaku perceraian. Datang jumpa Ustazah, saya menyesal kahwin dengan dia, boleh tak tukar suami lain? Cannot. Mana boleh suka-suka nak tukar suami lain? Awak bertahan, pertahankan rumah tangga dengan sabar. Ustazah selalu pesan macam tu. Tengok nanti lepas 10 tahun. Cuba tengok mak ayah kita yang anniversary dia 40 tahun. Kenapa boleh bertahan? Sebab dia sabar dengan kerenah pasangannya. Dia meletakkan kejujuran nombor 1. Makin lama makin sweet. Sepatutnya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi awal-awal perkahwinan dia belum banyak pengalaman. Lama, mak boleh sabar perangnya bapak macam tu. Alah dah laki aku, masa dia jadi api, aku jadi air lah. Ni orang tua punya style. Simple. Kenapa kita ni gaduh teruk sangat dengan suami? Mak kita tu gaduh juga, tapi tak adalah sampai baling-baling kuali, periuk semua kan. Macam itulah sahabat-sahabat pengalaman. Dan seorang pemandu jalan tidak akan membohongi rombongannya. Ustazah biasa je jadi pemandu pelancong bila bawa rombongan dalam travel. Masya Allah, tabarakallah. Takkan kita nak membohongi rombongan. Kalau kita membohongi rombongan, dengan kita-kita sekali tersesat jalan. Kita yang jadi ketua kot. Pasal apa kita nak bohong kepada dia? Okey, kita ikut jalan ni, kita nak pergi jalan mana? Kan Ustazah, kenapa tak sampai-sampai lagi ni? Jawapannya, memang kita sesat sebab saya sengaja bohong anda. Kenapa tu? Akhirnya kita yang tertipu. Okay? Tidak ada satu pekerjaan yang lebih melegakan hati dan lebih agung pahalanya selain berzikir kepada Allah. Ini poin utama, mengingat Allah. Apa itu zikrullah? Akan mententeramkan. Subhanallah. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni adzkurukum. Ayat ni panjang juga sebenarnya, pada suratul Baqarah 152. Fadhkuruni, kerana itu ingatlah kamu kepadaku. Adzkurukum, nescaya aku ingat pula kepadamu. Sahabat, menjadi orang yang tidak dikenang, yang tidak diingat, sakit kan? Kita kadang-kadang cakap macam ni, sampai hati yang tak ingat aku, no? Saya kadang-kadang terasa juga bila kita tukar handphone kan, handphone yang kita dah save nama dia terdelete. Lepas tu kawan-kawan dah huha-huha lama dengan kita, tiba-tiba sampai hati Zain kau tak ingat aku. Lepas tu, ya Allah, berdosanya aku. Padahal kita save nama dia. Aku ni bukan pandai sangat handphone ni. Hari tu aku dah save dah nombor kau, aku tukar handphone jadi macam ni. Contoh kan, kita sebut macam tu. Sebab
kita rasa mesti orang tu terasa kita tak ingat dia. Sahabat, jauh lebih sakit kalau Allah tak ingat kita. So jaminan Allah, fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Sifirnya apa? Kita ingat Allah, Allah ingat kita. Sebab tu saya kata kita jaga Allah, Allah jaga kita. Bila kita jaga kita, sahabat, jangan nak perasan sangat lah. Kita jaga kita, okey, selamat. Betul lah, faham kaedah tu kan, dalam kita mematuhi SOP. Tapi sebelum kita jaga kita, tolong jaga Allah dulu. Allah pasti menjaga kita. Okey, apa maksud jaga Allah? Kita tak jumpa Allah, minta maaf sebut. Bukan macam kita jaga pokok, bukan macam kita jaga mak kita sakit. Bukan. Hanya perlu mengingat Allah. Di setiap helaan nafas, ingat Allah. Bukan waktu solat saja. Bukan waktu nampak orang susah, kita tolong saja. Di setiap saat ingat Allah. Ini roh yang kita nak, sahabat-sahabat, hidup dengan ingat kita kepada Allah. So apakah itu? Berzikir kepada Allah adalah syurga Allah di buminya. Subhanallah. Dr. Aida Al-Qarni sebut, berzikir kepada Allah adalah syurga Allah di buminya. Kita tak jumpa syurga atas muka bumi. Tapi kitab ni memberi faham pada kita, di mana tempatnya orang berzikir, itulah syurganya Allah. Okey, faham? Patut Nabi SAW bagi tahu majlis ilmu ni adalah Raudatul Jannah. Majlis ilmu ni taman-taman syurga. So kalau kita sedang dalam majlis ilmu, itu juga bermakna kita dalam majlis zikir. Kita goreng baju pula dah. Goreng ikan, sidai baju, hati kita ada zikrullah. Siram pokok, Allahu Akbar, tumbuh dah, kembang dah bunga aku ni, Masya Allah, hebatnya engkau ya Allah. Zikir ni bukan sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar macam kita faham selama ni sahaja. Yes, itu zikrullah. Tapi dengan pandang jalan-jalan, ya Allah bang, hebatnya tinggi KLCC ni. Hebatnya Allah menciptakan akal manusia, engineernya, arkiteknya. Nampak apa pun ingat Allah. Itulah zikrullah. Ada orang faham zikir ni subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu bagus. Tapi ada kan orang nampak KLCC, fuyo, mak kau hebat. Apa benda keluar perkataan macam-macam, tapi tak balikkan pada Allah. Sebab tu orang datang mengadu masalah, dia sedang senyum ceria bahagia, kita kata alhamdulillah kak, saya happy tengok akak. Tengok Allah bagi kat akak macam mana cara kita bercakap, cara kita nasihat. Orang nangis-nangis sedih, ya Allah, kembalikan kepada Allah. Saatnya engkau diuji, Allah tengah pandang kau, tengah sayang kau. Kita tak ada pun bila orang datang cakap, ni memang perangai laki kau lah ni. Kita jadi batu api, menyakitkan lagi orang yang datang minta nasihat. Percayalah, dia ditinggal suami, bergaduh dengan suami, dia baik dengan jiran, dia dapat durian runtuh, semua dari Allah. Itulah zikrullah. So kita dapat apa pun sahabat-sahabat, kembalikan kepada Allah. Allah, meremang bulu roma nak cakap. Seronoknya dapat jiwa yang macam ni. Apa pun. Sebab tu Nabi kata ajaib orang beriman. Ketika dapat nikmat dia bersyukur, ketika dapat musibah dia bersabar. Orang sabar tak ada hantuk kepala kat dinding. Orang sabar, ya Allah, kalau inilah balasan syurga yang kau janjikan pada aku, kuatkan aku ya Allah, sabarkan hati aku ya Allah. Nangis juga, bukan tak nangis, tapi tidak melampau-lampau. Sahabat-sahabat tak menyalahkan orang itu, orang ini. Subhanallah. Jadi kita nak hati yang macam tu. Boleh ke sahabat-sahabat dirahmati Allah, Jumaat ni? Jom kita azam, jom kita niat, malaikat berkerumun dengan kita ni, nak mencatatkan, oh dia ni kemain lagi si tudung biru ni cakap kemain lagi. Sama-sama kita buat. Kan Ustazah bukan mengajar pakai kitab ni, Ustazah sedang belajar daripada Dr. Aida Al-Qarni. Baik sahabat-sahabat, maka siapa yang tidak pernah memasukinya, ia tidak akan dapat memasuki syurganya di akhirat kelak. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang baru masuk. Word yang mahal ni, berzikir kepada Allah adalah syurga Allah di buminya. Kita jadi penduduk bumi, tak lepas dari zikir, kitalah syurga itu. Masya Allah Tuhan. Kalau dipandang Allah, kitalah syurga itu. Jadi mustahil untuk kita tidak dijemput masuk dalam syurga. Sebab kitalah orang yang sentiasa menghidupkan zikir di hati kita. Faham tak maksud? So nak latih ni bukan mudah sahabat-sahabat. Maka siapa yang tidak pernah memasukinya, yakni berzikir-zikir-zikir, ia tidak akan dapat memasuki syurganya di akhirat kelak. So saat engkau berjaya, zikir. Saat engkau kecewa, zikir. Subhanallah.
Berzikir kepada Allah merupakan penyelamat jiwa dari pelbagai kerisauan, dari pelbagai kegundahan, dari pelbagai kekesalan, dari pelbagai goncangan. Yang menonton 20-an, 30-an, 60-an, mengakulah kita sahabat, mana kita pernah selamat daripada okey kita dah bahagia elok, tiba-tiba sahabat-sahabat dirahmati Allah ada risau, datang gundah, datang kesal, rasa digoncang rumah tangga kita segala. Biasa kan dalam hidup. Zikir, kamu akan selamat. Ulama besar yang cakap, subhanallah, kenapa kita tak nak ikut? Allahu Akbar. Dan zikir merupakan jalan pintas. Jalan pintas, kita suka shortcut kan? Ustazah ada shortcut tak? Ustazah ada shortcut tak supaya tak pergi, tak lalu polis? Nak pergi rumah Kak Siti, Kak Salina Salihudin, hantar ayam perap dan kambing perap kan? Ustaz dah hafal dah mana jalan-jalan ada polis, tak ada polis. Kan bukan tak nak lalu polis, sebab dia elok ada surat semua okey kan, insya-Allah selamat, tak ada apa. Tapi nak queue tu lah, nak queue mana jalan tak ada polis ni, nak cari shortcut lah, macam tu kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebutkan apa? Allahu Akbar. Mana tadi hilang. Dan dan zikir merupakan jalan pintas yang paling mudah untuk meraih kemenangan dan kebahagiaan hakiki. Jalan mudah. Kita ni mendambakan, ya Allah, berikan aku menang dalam melawan COVID ni. Ya Allah, kan aku tengah ada krisis ni, letakkan kemenangan tu di pihak aku. Aku tak rasa aku buat salah ni, ya Allah, pimpin aku ke jalan yang Kau redha, ya Allah. Aku nak kebahagiaan yang hakiki. Pun zikir. Dan zikir merupakan jalan pintas paling mudah untuk meraih kemenangan dan kebahagiaan hakiki. Masya Allah. Sebab tu ada orang kan, waktu anak-anak periksa tak bagi puasa. Tak, kalau saya bukan macam tu sahabat-sahabat kan. Kalau anak mampu, tak apa kalau nak puasa. Sekarang budak-budak sekolah agama, ustaz-ustaz dia pun ajar, kalau nak periksa ni lebih baiknya berpuasa. Kami dulu sekolah agama kan, mak saya memang, ya mak ni pun puasa, kamu nak periksa mak puasa ni, kamu kalau larat puasa. Tapi ada kawan-kawan saya yang mak dia macam moden sikit kan sahabat-sahabat. Jangan nanti oksigen tak sampai kat otak, makanan tak cukup sebab tak sarapan pagi, kita dah tergelak je dengar. Kan? Sedangkan puasa itu adalah zikir, ibadah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kalau kita mampu, lagi kita nak berjuang ni, lagi banyakkan zikir. Kita berada dalam keadaan santai-santai pun zikir, sebab kita nak bahagia, kita nak selamat. Untuk melihat faedah dan manfaat zikir, cuba perhatikan kembali beberapa pesan wahyu ilahi dan cubalah mengamalkannya pada hari-hari anda. Nescaya anda akan mendapat kesembuhan. Sembuh ni macam-macam cara sembuh lah. Ada orang nampak sihat, gemuk walafiat, tapi dia sebenarnya sakit. Apa sakitnya tu sahabat? Ada macam-macam sakit. Stres tu sakit, rasa susah hati, dengki-dengki kat orang, dendam kesumat tu orang yang jiwanya sakit tu. Nampak macam sihat tapi dia sakit. Tapi kata kitab ni, amalkan pelbagai zikir, anda niscaya akan mendapat kesembuhan. Subhanallah. Dengan berzikir kepada Allah, awan ketakutan, awan makhluknya Allah, kegalauan, kecemasan dan kesedihan akan sirna. Maknanya segala rasa takut, galau, cemas, sedih akan hilang bila dengan berzikir. Kita ni selalu kan bila jumpa nasihat-nasihat macam ni, ya ke aku dah zikir 1000 kali tak selesai pun masalah aku. Masalah tu mungkin tak selesai. Contoh, suami tinggalkan kita. Sahabat-sahabat ni masalah orang perempuan biasa kan, na'udzubillah. Ustazah sampai hati dia buat saya macam ni. Kan, Kak cuba lawan dengan zikir. Perasaan sedih akak tu lawan dengan zikir. 1000 kali sekian-sekian. Kalau kita jumpa perawatan Islam, ustaz-ustaz pun dia tak bawa kita pergi pergi buat operation, pergi buat suntikan, pergi bagi makan ubat lah. Kadang-kadang ada orang komplain kat ustazah, ustazah saya dah jumpa dah ustaz tu, dia bukan buat apa-apa pun kat kita, dia suruh amal ayat ni. Itulah cara rawatannya kak. Ya ke ustazah, tak ada bagi air, tak ada sapu kepala saya, tak ada, cuma dia suruh saya balik, okey amalkan ayat ni. Itulah rawatannya, amal. Just do it. Kenapa degil sangat? Ustaz tu dah cakap dah. Takkanlah boleh sembuh ustazah, takkan suami saya boleh balik dengan baca ayat ni saja. Engkau jangan berubat kalau engkau tak yakin. Sekian dimaklumkan. Okay. Kita meyakini ayat Allah sampai ke tahap tu. Dan akhir lepas 3 bulan, ustaz tanya, sahabat-sahabat, ustazah tanya, Kak macam mana, minta maaf, bukan nak busybody. Okey ke dekat suami akak dah balik ke?
Tak balik pun Ustazah, macam itulah juga dia. Tapi akak reda Ustazah. Akak amal ayat yang Ustaz suruh baca tu. Akak amal Ustazah suruh tahajud tiap malam. Masya Allah Ustazah, rasa tenang hati. Itulah tanda kita sembuh. Sahabat, kita tak boleh ubah orang. Dengan aku baca ayat ni 100 kali, suami aku akan tunduk cium kaki aku. Kau jangan mimpilah, kau hamba. Faham sahabat? Masalah takkan lari dalam hidup kita. Ustazah, anak saya melawan macam ni Ustazah. Saya stres Ustazah, saya malu dengan jiran-jiran semua. Akak amal ayat ni, semoga lembut lama-lama hati akak. Macam tu juga Ustazah perangai. Sahabat, macam mana kita boleh tenang dengan ujian-ujian yang macam ni? Dengan zikir. Sebab tu bila kita lawan apa ustaz-ustaz cakap, kan apa yang Ustazah nasihat, suruh amal-amal macam ni, sampai bila-bila kita tak dapat ketenangan. Sebab kita tidak menggunakan ubatnya. Payahlah Ustazah nak zikir-zikir ni. Ya Allah, tak pakai modal apa pun. Tak mesti pakai lidah pun, pakai hati pun boleh zikir. Kenapa yang payah sangat? Kesian, sebab Allah tak pilih di dalam keadaan itu. Allah tu zalim ke tak pilih saya berzikir? Ustazah, tak. Sebab akak tak bersungguh ke arah itu. Allah beri kepada orang yang sangat-sangat bersungguh. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, tidak menghairankan hilang tadi mana? Dengan berzikir kepada Allah. Sudah. Kesedihan akan sina. Bahkan dengan berzikir kepadanya, kepada Allah, segunung tumpukan beban kehidupan dan permasalahan hidup akan runtuh. Very confident lah penulis kitab ni. Dia kata apa? Segunung tumpukan beban. Kita kadang-kadang masalah kita baru sebesar busut dah. Ya Allah, menyalak-nyalak kat Facebook macam-macam. Kenapa Allah bagi kat aku, kan? Macam itulah kita kat Facebook menyalak-nyalaknya. Minta maaf saya guna bahasa ni sebab memang tak sesuai langsung kita mengadu dekat Facebook. Sahabat, kan Facebook tu apa? Muka buku. Apa yang orang kata, saya pergi Palestin, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Pemandu pelancong kami tunjuk daripada atas tembok tu. Itu cara orang Yahudi sembahyang. Dia sedang mengadu dekat dinding tu. Sohehlah ya Allah dengan terangguk-angguk. Depan tu dinding. Di balik dinding tu tempat orang Islam. Orang Islam tempatnya adalah mengadu kepada Allah, sujud. Tapi Yahudi begitu caranya, mengadu pada dinding. Sahabat, Tuhan kita tak kelihatan, tapi kita merasa bertuhan bila kita berzikir. Kat mana tempatnya kita bertemu dengan Tuhan? Bila kita dah masuk dalam syurga. Macam mana kita nak awalkan diri kita dalam syurga? Banyakkan zikrullah. Kitab ni bagi tahu kita, okey, faham dah sekarang ni. So masalah selagi hidup, ujian memang akan ada. Tapi kita berdepan dengan ujian tu. Macam mana sahabat-sahabat dirahmati Allah? Dengan berzikir kepadanya, segunung tumpukan beban kehidupan dan permasalahan hidup akan runtuh. Segunung kot. Apatah lagi masalah kita yang sebusut ni. Confirm lah dengan zikir boleh menenangkan hati. Masya Allah. Tidak menghairankan bila orang-orang yang selalu mengingat Allah sentiasa bahagia, sentiasa tenteram hidupnya. Nanti ke depan kita akan belajar tentang orang yang suka dengki kat kita. Orang yang ada sifat dengki ni sahabat, makin lama hatinya makin sakit. Tapi orang yang banyak zikir, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia macam buat bodoh je orang duk dengki kat dia. Kan bahasanya lah, dia macam buat bodoh je orang buat dengki kat dia. Orang yang dengki tu makin lama makin kurus. Pasal apa? Aku ni geram kat dia tu. Pasal apa dia tu? Aku dah sihirkan mandra macam-macam pun tak tunduk lagi kat aku. Dia masih lagi duduk di kedudukan itu, tahta itu. Aku ni nak jatuhkan dia ni, contoh. Tiba-tiba dah berbulan-bulan macam-macam mandrem dia buat, kan. Dia yang makin kurus. Yang dia dengki tu makin gemuk. Bahasa macam itulah, mudah nak faham sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab kita takkan luar apa-apa selagi mana dengar elok-elok. Tidak menghairankan bila orang yang selalu mengingat Allah sentiasa bahagia dan tenteram hidupnya. Walaupun datang keliling ni lontaran bom nuklear kedengkian. Macam itulah contoh maksud, kan sahabat. Kita tak tahu orang dengki kat kita sebab orang tak angkat senapang depan kita. Kalau orang angkat senapang, senang. Kan aku nak tembak kau ni menyusahkan hidup aku. Kita pergi report polis terus. Ada orang nak bunuh saya, dia angkat senapang. Itu hak kita sebab mudarat depan mata. Tapi kalau kita, rasanya dia dengki kat aku. Kadang orang yang dengki kat kita tu senyum elok depan kita, sahabat-sahabat. Kan?
Jangan takut dengan orang yang dengki, orang yang nak bermusuh. Jangan takut. Syaratnya hatimu akan bahagia dengan zikrullah tadi. So sahabat-sahabat, macam susah nak tenteram dan aman ni, tapi rupanya bahagia tu boleh kita rebut. Dengan apa? Dengan kita bersungguh-sungguh dalam mengingat Allah. Itulah yang memang seharusnya terjadi. Adapun yang sangat menghairankan adalah bagaimana orang yang lalai dalam berzikir kepada Allah justru menyembah berhala-berhala dunia. Bukan maksud ada orang Islam menyembah berhala, insya-Allah tidak. Tapi apa berhala-berhala dunia? Kalau kita kata aku tak boleh hidup kalau tak ada handphone ni. Ulama bahas sahabat-sahabat sampai mengatakan engkau sudah memberhalakan handphonemu. Jangan pernah Ustazah, saya lepas vaksin memang kena telan Panadol 8 biji Ustazah. Kalau tak telan Panadol memang saya collapse terus. Jangan pernah menuhankan apa sahaja. Khawatir di dalam agamamu itulah berhalamu. Jadi sahabat, salah ke Ustazah saya cucuk vaksin ni? Salah ke Ustazah saya ambil Panadol ni? Kalau dah itu ikhtiarnya silakan. Semoga Allah sembuhkan. So dalam kita pandang Panadol, sahabat, kita nampak Allah. Tuhan, ni alatnya je nak masuk dalam tubuh aku ni, Allah. Kau sembuhkan ya Allah, kau jualah yang maha menyembuhkan ya Allah. Maksudnya begitu. Kan Ustazah pun nak cucuk vaksin yang kedua ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita letakkan, ya Allah, sebenarnya hati tak berapa nak reda, sejujurnya tak reda, tapi dah itu je satu-satunya jalan ikhtiar. Maka ya Allah, vaksin pun vaksin, dia bukan Tuhan, dia bukan berhala ya Allah. Kalau kau nak jadikan apa-apa hanya dengan kun fayakun, maka dengan ikhtiar ini kau sembuhkan, kau lindungi aku daripada. Sambilnya nak cucuk, dah puan, dah selesai masa pertama. Selesai dah sekejap je. Kita belum habis lagi baca 10 kali selawat. Contoh kan, dah selesai dah. Tapi kalau kita fokus, saya vaksin pun, saya sakit juga, saya vaksin pun. Takutnya engkau memberhalakan alat itu. Faham ya sahabat-sahabat? Kita nampak apa, ikhtiar apa. Hatta kita jumpa ustaz-ustaz, ustaz bagi ayat. Ayat-ayat tu bukan Tuhan, tapi kalamnya Tuhan. Tuhan tu siapa? Tetap Allah. Kita menangis tawaf di Baitullah, Baitullah itu bukan Tuhan. Siapa Tuhan? Sebab itu orang yang berpisah dengan Baitullah, dengan tanah haram, masih menangis dalam doa dan sujudnya, walaupun tak depan Kaabah. Sebab aku berada di mana pun aku bertuhankan Allah. Ini akidah yang sangat cantik. Baik sahabat-sahabat, kata Allah dalam surah An-Nahl ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amwatun ghairu ahya' wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Berhala-berhala itu mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan. Kita kata segala benda mak nenek kita nak tahu, kita Google je handphone. Tapi bukan jawapan sebenar. Contoh, boleh tak anda berani tak anda Google tarikh kematianku? Tarikh kematianku. Tak keluarlah Ustazah, keluar benda pelik-pelik. Hebat mana pun Google, dia tak pernah tahu bila kita nak mati. Kalau ada Google yang tahu bila tarikh kita mati, senang. Oh, tahun 2030 lambat lagi boleh berpoya-poya bermaksiat lagi ni. Tahun 2029 baru aku taubat kepada Allah. Lagi sehari nak tarikh mati, senanglah sahabat-sahabat. Carilah dengan Mr. Google yang mana, super Google yang mana, anda takkan bertemu dengan tarikh mati. Ayat ini buktinya. Sahabat, berhala-berhala itu tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya. Kan, yang taksub sangat dengan handphone, yang taksub sangat dengan teh tarik, taksub sangat dengan pekerjaan dia, taksub sangat dengan banglo dia, kereta mewah dia. Ada tertulis ke? Kalau rumah saya ni tertulis DF, Darul Fawaz, kan sahabat-sahabat. Tapi tak berani nak tulis. Masa kita nak buat keputusan untuk letak nama DF sebesar-besar, sebab rumah saya ni adalah pusat pengajian Darul Fawaz, kan, ada tak saya cakap dengan suami, bang, letak tarikh mati ya senang. Masa kita nak masuk kat kereta, lagi 3 hari ni nak mati. Nak letak tarikh apa kita pun tak tahu. Rumah besar itu tak pernah memberitahu kita. Kereta besar tu yang kita nak bangga-banggakan sangat, tak tertulis dekat plate number dia tarikh mati kita. Sahabat, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Betul sangat surah An-Nahl ayat 21. Kenapa kita nak mengagungkan benda yang tak pernah memberitahu kita tarikh mati? Yes, Allah pun tak pernah beritahu kita tarikh mati.
Tapi Allah selalu ingatkan, ajalmu pasti datang. Engkau dikepung dengan kematian. Kau nak lari kat tembok mana pun engkau berlindung, mati tu tetap mengepungmu. Lagi kau nak lari daripada dia, lagi dia mengejarmu. So apa pilihan kita? Bersiap sedialah untuk mati dengan zikrullah. Kalau dengan solat saja 24 jam berapa saja, 1 jam je total kita solat 5 waktu tu, lebih kurang. Kadang tak sampai 1 jam pun 17 rakaat tu sahabat-sahabat. Tapi kalau setiap tengah beratur panjangnya, beratur nak kena vaksin ni kan, dapat berapa kali selawat? Berapa kali? Kalau kita kata, oh lah Ustazah pegang tasbih digital kat tangan ni, jadikan cincin kan, orang kata macam solat. Itulah masalah hang. Duk sibukkan orang kata. Sebab hang belum boleh lagi berzikir di hati tanpa alat. Alatnya tu adalah tasbih. Kalau perlu pegang. Kita gantung tasbih balik daripada Mekah dekat kereta kita. Tengok setiap kali masuk kereta, bawa kereta 3 jam, nampak tasbih tu. Tak zikrullah pun. Kita kenal diri kita. Tuhan, kalau aku letak kat jari, asal tersentuh je, subhanallah, subhanallah. Tapi ada level manusia tak payah alat dah, tak payah tasbih dah. Dia buat apa je, Allah, Allah, Allah. Nak capai level tu sahabat, kena ada alatnya dulu. Oh okey, orang tampal, masuk je kat pintu nampak nama Allah. Tiap-tiap hari 80 kali keluar masuk. Tapi tak 80 kali pun sebut Allah di hati. Faham tak maksud saya? Okey, sahabat-sahabat, baik. Wahai orang yang mengeluh kerana sukar untuk tidur. Ada orang mengeluh, berkeluh kesah sampai tak boleh tidur. Syok tau muslimat kalau jadi macam Ustazah. Pantang je jumpa bantal, confirm tidur. Sebab tu tak nak duduk atas katil selagi tak waktunya tidur. Sibukkan diri. Aku ni kalau jumpa bantal memang confirm lah. Tapi syaratnya malam, siang saya memang tak boleh tidur. Malam kalau lepas maghrib saya letak kepala atas bantal, confirm tidur. Ya Allah, aku tak akan dapat isyak awal waktu ni. So saya akan pastikan jumpa bantal lepas solat isyak. Memang tak sempat nak fikir apa. Kan sembang-sembang sikit kan Ustaz. Tak maaf bang, nak tidur dah. Kan jadi tidur dah. Tak ada lah kata, tak sempat lah nak fikir-fikir sahabat. Jangan kita sampai berkeluh kesah sampai kita tak boleh tidur. Ini bahaya. Okay, sebab tidur tu Allah siapkan memang untuk rehat. Kenapa? Untuk kita bangun awal nanti ada tahajudnya, ada taubatnya, ada hajatnya kepada Allah. Kita hidup selalu menyalahkan sebab suami perangai macam ni lah saya tak boleh tidur Ustazah. Itu perangai dia, kita tak boleh ubah sahabat. Yang kita ni sampai bila nak berubah? Yang menangis kerana sakit, yang bersedih kerana sebuah tragedi, yang berduka cita kerana suatu musibah, sebutlah namanya Ya Kudus. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat-sahabat, malam tadi saya terbangkit pukul 3.30 pagi tepat. Saya tanya, Allah, awal lagi ni kenapa? Malam Jumaat pula. Saya mimpi sahabat karib saya ni, sahabat, saya tak sebutlah kat sini kan. Saya mimpi dia kematian suami. Ya Allah, Covid ni aku nak tanya khabar dia lagi. Ya Allah, kenapa aku mimpi dia kematian suami? Tengok jam 3.30 pagi, malam Jumaat pula. So kita rasa macam belum waktu kita, biasa 4.30 pagi. Tak apalah, kita sambil terkenangkan dia tu, mudahkan urusan dia ya Allah. Jangan sesuatu berlaku yang buruk kepada dia ya Allah. Macam itulah sahabat. Jadi kita berfikir, ya Allah, baiknya engkau memaksa aku mendoakan dia di waktu tengah malam. Macam tu sahabat-sahabat. Dia datang kadang-kadang dalam mimpi kita. So kita tak tahu apa masalah dia. Mungkin dia sedang berbahagia, tapi Allah datangkan dalam tidur kita. Itu bukan makna tak boleh tidur. Mujur saya kata, ini kalau aku tidur balik ni memang tak bangun lah saat begini. Takut-takut azan subuh baru bangun. Kan sahabat-sahabat, kadang Allah kejutkan kita dengan macam-macam cara. Baik. Surah Maryam ayat 65. Depan saya ni ada Quran, sebab kat sini pendek sangat kalimahnya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Hal ta'lamu lahu samiyya. Terjemahannya, adakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia yang patut disembah? Anda faham kisah Maryam dalam Quran? Tanpa disentuh mana-mana lelaki, tiba-tiba datang suara memberitahu engkau sedang mengandungkan. Mengandung macam mana ni? Aku tak pernah disentuh mana-mana lelaki. Fitnah orang sekeliling, konon daripada kecil duduk dalam mihrab, tak pernah bergaul dengan lelaki. Mereka menuduh Maryam berzina, melakukan perkara yang buruk sebab perutnya semakin besar, semakin besar. Bayangkan kalau kita duduk dalam situasi Maryam. Kita tak buat salah tu, hidup kita hanya untuk Allah. Tiba-tiba begitu dugaan.
Sahabat, Allah pujuk Maryam dalam ayat 65. Saya baca terjemahan penuh. Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya. Sahabat, langit milik Allah, bumi milik Allah, yang ada antara keduanya, gunung, ganang, segala miliknya Allah. Maka sembahlah engkau akan Dia. Sembah hanya pada Allah. Walau apapun musibah, tunduk pada Allah dan bersabarlah dengan tekun dalam beribadah kepadanya. Dalam bab ibadah ni memang kena sabar. Kalau tak sabar, sahabat-sahabat, kita tak akan mampu istiqamah. Adakah engkau mengetahui sesiapa yang setaraf dan sebanding dengannya? Allah cabar Maryam. Allah cabar, Allah suruh Muhammad berfikir dengan kisah Maryam. Ada ke siapa yang boleh lawan Allah ni? Hebat mana pun engkau. Kalau Allah berkehendak, tengok dalam perut Maryam ada seorang anak, sahabat-sahabat, tanpa disentuh oleh lelaki, tak masuk pun air maninya seorang lelaki di dalam rahim Maryam. Subhanallah. Takkan berlaku lagi Maryam zaman 2021 ni Jangan duk cari satu lahir tak ada bapa tu. Maryam kot mak dia. Jangan memperlekehkan. Sebab hanya Maryam Allah nak menunjukkan kebesarannya. Apa gambaran? Maha besarnya Allah sampai tahap tu Allah berkehendak. So, adakah kau fikir Tuhan selain dia? Tak mungkin ada. Sahabat-sahabat, okay? Semakin banyak anda mengingati Allah, fikiran anda semakin terbuka, hati anda semakin tenteram, jiwa anda semakin bahagia, nurani anda semakin damai sentosa. Allah. Itu kerana dalam mengingat Allah terkandung nilai-nilai ketawakalan kepadanya. Tu dia. Kita bicara tentang tawakal. Kitab ni, bila dengan mengingat Allah, terkandung nilai-nilai ketawakalan kepadanya. Ya Ustazah, saya dah usaha, saya tawakal. Tawakal muslimin muslimat dirahmati Allah. Tapi tengok angka COVID, ya Allah, mati dah beratus-ratus orang ni, angka dah 17,000 ni. Nanti kan kalau aku kalau duk zikir, kalau tak habis-habis. Ya Allah, aku dah ikhtiar, aku dah usaha, aku dah patuh segala, ya Allah, kan. Kalau benda kau kata nak jadi, aku duduk dalam rumah pun jadi. Tapi bila aku keluar rumah, aku kena jaga diri aku. Lalu aku bertawakal. Tawakalnya makin tinggi. Keluar rumah saya nasihat sahabat-sahabat seluruh keluarga saya, suami bila balik pada mana-mana, bang, sunatkan kita masukkan dalam wuduk tu, kita masukkan air ke dalam hidung dan kita hembus. Kalau selama ni kita buat, jom kita iringi dengan niat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kerap. Kerap tu maksudnya setiap kali kita berwuduk, masukkan air ke dalam hidung dan keluarkan. Tapi seiring dengan itu hati kita, ya Allah, tempat bersarangnya virus itu sebelum masuk ke dalam paru-paru adalah lubang hidung ni antaranya. Jangan sampai dia masuk menghuni ke dalam paru-paru aku, ya Allah. Dia juga adalah makhluk. Kalau ada bersarang berlega-lega dalam bulu-bulu hidung kita ni, sahabat-sahabat, itu secara sainsnya kan, kita macam nampak virus tu sedang duduk. Kalau tak jaga ni, betul-betul antibody tak kuat, memang mudah je masuk dalam paru-paru, na'udzubillah. So bila kita masukkan, sedut, kita hembus, keluarlah segala virus-virus jahat, ya Allah. Tak naklah penyakit ni sampai ganggu paru-paru, ya Allah. Sebab yang kita dengar mati-mati tu, sahabat, kekurangan oksigen. Virus tu dah sampai ke paru-paru. Kan ini antara tips yang sambil kita masukkan air dalam hidung tu, memang tu sunnah dalam kita berwuduk, tapi pasang satu niat ataupun doa di hati. Kita hembus tu, keluarlah segala. Alah Ustazah, saya dah hamal dah, yang Ustazah buat tu jadi juga. InsyaAllah kalau jadi juga, kita masih alhamdulillah ala kulli hal. Aku dah ikhtiar macam-macam, ya Allah, tapi engkau berkehendak. Tapi kita tahu satu benda kita tak buat, sahabat. Masa kita dah terbaring sakit, sihatkan aku, ya Allah. Aku nak buat macam tu, ya Allah. Aku nak buat macam ni, ya Allah. Kita akan jadi manusia menyesal. Orang yang tinggi tawakalnya, dia tidak akan menyesal apapun ketentuan Allah kepada dia. Keyakinan akan penuh kepadanya, ketergantungan diri hanya kepadanya, kepasrahan kepadanya, berbaik sangka kepadanya, dan pengharapan kebahagiaan darinya. Tu dia. Bila kita betul-betul banyak zikir, semua yang kita nak ni, kita nak capai bahagia, kita nak capai tawakal, kita nak capai berbaik sangka. Sebab dalam ilmu-ilmu lain kita pelajari, kita tahu itu boleh bahagia. Tapi sahabat-sahabat, syarat utamanya itu kita tak buat. Zikrullah, ingat Allah. Macam mana kau nak dapat semua tu? Takkan dapat, sahabat-sahabat. Sebab kita membajai dia dengan zikrullah. Dia sentiasa dekat
ketika si hamba berdoa kepadanya. Allahu Akbar. Sentiasa mendengar ketika diminta. Ada orang berdoa tapi dia tak yakin Allah Maha mendengar. Macam mana Allah nak beri? Kau minta ke aku tapi kau tak yakin aku boleh dengar, aku boleh beri. Dan sentiasa mengabulkan jika dimohon. Rendahkan dan tundukkan diri anda di hadapannya. Jangan pernah jadi syaitan, iblis takabur di hadapan Allah. Tundukkan diri anda di hadapannya. Merasa kerdilnya diri walaupun kebesaran macam-macam yang sedang kita ada. Lalu sebutlah secara berulang-ulang namanya. Sebab tu saya suka mengajak sahabat, sebut nama Allah je. Allah, 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 ya Allah. Allah, 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 ya Allah. 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 Allah, 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 ya Allah. Sebut secara berulang-ulang namanya yang indah. Bukan setakat Allah je Asmaul Husna. Rasa sempit rezeki Ar-Razzaq. Rasa macam orang fitnah, orang tak tahu kebaikan yang aku buat ni Al-Alim. Rasa macam nak kenapa orang keras hati sangat dengan aku, ataupun hati aku yang keras Al-Latif, Al-Hakim. Subhanallah. Kita rasa nak perlindungan Allah Al-Muhaimin. Ya Salam. Subhanallah. Ya Hafiz, tolong lindungi aku, engkaulah sebaik-baik penjaga, pelindung. Hari ini hari Jumaat, sahabat, kalau kita refer kepada zikir Imam Ghazali, dia suruh kita perbanyak ya Allah. Gementar hati. Tapi jadi orang yang menyebut Allah, hati tak rasa gentar. Pukul 3 petang tak solat zuhur lagi. Ini apa cerita, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Okey, ulang-ulang namanya yang indah dan penuh berkah itu. Subhanallah. Dengan lidah anda sebagai pengakuan akan keesaannya. Seorang tanya, Ustazah, apa guna zikir dengan lidah kalau di hati tak ada? Sebab itu kena sentiasa latih tubi, latih tubi, latih tubi. Takkanlah kita tengah bercakap dengan mak mentua, tengah depan bos kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bos kata, fokus saya tengah bercakap dengan awak ni. Kan? Kita dengar cakap bos, ya Allah, hari ni hari Jumaat bos, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bos Cina pula rimah dia. Hati ni sahabat. Waktu Zaza kata kalau kita nak tiup-tiup orang, nak minta hati dia lembut, sambil kita bercakap dengan dia, hati kita ni ada zikrullah. Lembutkan hatinya, ya Allah, engkau yang membolak-balikkan hati. Baru kita rasa kuat, kita ditolong, dipandang oleh Allah yang maha kuat. Kita selama ni silap sandar, sahabat-sahabat. Waktu kita jatuh, tertonggeng kita, tertongoi, Ustaz kata orang Kedah. Sampaikan pujian, doa, permohonan dan permintaan ampunan anda kepadanya. Dengan begitu, niscaya anda berkat kekuatan dan pertolongan darinya akan mendapatkan kebahagiaan, ketenteraman, ketenangan, cahaya, penerang dan kegembiraan. Anda yang punya buku, sahabat-sahabat, cuba sebut kalimah ni. Kebahagiaan, ketenteraman, ketenangan, cahaya, penerang dan kegembiraan. Semua ni benda yang kita nak. Kita dapat semua ni, kita bahagia. So apa caranya? Zikrullah. Subhanallah, sahabat-sahabat. Ya, Mazura Abdurrani, banyakkan selawat hari Jumaat. Okay, kalau ada orang yang tanya saya semalam kuliah Muslimat Melbourne, kan ada yang tanya soalan, Ustazah, hadis Syekh ni kata selawat. Jangan nafikan selawat hari Jumaat. Tapi saya tengok zikir Imam Ghazali ni, ya Allah, jangan dinafikan juga. Syekh yang berkata selawat, zikirnya yang lain-lain telah menimbun, sahabat. Yang kita duk baca amal ya Allah ni, jangan lupa berselawat. Jadi orang duk kata, Ustazah, hari Jumaat amal apa yang bagus? Selawat ke? Ya Allah, saya pening lah Ustazah. Ke nak baca Al-Kahfi, ke nak ni, banyak sangat Ustazah. Okey Kak, dah pukul 6 petang Jumaat ni, Kak buat apa dah sehari ni? Tak buat lagi lah Ustazah, saya pening nak pilih yang mana. Kesian. Duk cakap buatnya tidak, sahabat. Kan? Yang selawat-selawat. Yang nak baca ya Allah, ya Allah. Tertomoy. Baik, kita tutup dengan ayat Ali Imran 148. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah.
Kerana itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Siapa yang Allah beri pahala ni? Orang yang mengingat Allah, orang yang zikrullah. Dunia dapat, akhirat pun dapat. Pahala di dunia membawa bahagia di akhirat. So kita tidak ada pilihan, sahabat. Saat senang, ingat Allah. Saat susah, ingat Allah. Mengingat Allah akan mententeramkan. Terima kasih. Walaupun kita paksa diri untuk jam 7 pagi Jumaat ini, masih ramai yang bersama-sama dengan kita kerana membuktikan anda cinta akan isi-isinya La Tahzan. Siapa pun yang menyampaikan itu tidak penting, sebab saya orang yang turut belajar. Tapi yang paling penting bagi kita pengisian, isi-isi dalam La Tahzan. Saya belajar, anda belajar. So azam kita untuk sama-sama buat. Hidup di dunia jangan jadi manusia yang kurang ajar dengan Tuhannya. Minta maaf sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya sayang semua kerana Allah. Semoga Allah redha pada kita. Selamat berjumaat dengan taubat dan menambah-nambah amal salihat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.